Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara penonton? Apa khabar semuanya? Didoakan di dalam keadaan sihat walafiat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Terus bertenaga bersama dengan penaja kami Serai Mas Herbs and Trading di dalam rancangan Syahadah pada petang ini. Dan insya-Allah seperti biasa setiap petang kita akan membincangkan pelbagai topik yang menarik khususnya dalam sarwa Islami untuk kita mengajak para penonton kita dapat menimba sedikit ilmu khususnya dalam meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada petang ni kita nak bincang satu topik yang cukup penting khususnya dalam bulan Ramadan tentang kesatuan hati, kesatuan iman kita, satu tujuan tiada lainlah khususnya tentang pengimarahan masjid. Bersama dengan saya pada waktu ini seorang pengurusi masjid di Masjid Jami'ul Ihsan di Setapak, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Zulkafli bin Husin. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Datang daripada Setapak. Baik Tuan Haji, bila kita sebut tentang masjid, dan tentu sekali lah Tuan Haji merupakan pengurusi masjid. Dah berapa lama Tuan Haji menjadi pengurusi di Masjid Jami'ul Ihsan ini? Saya pun baru dilantik dalam jangka setahun. Alhamdulillah. Setahun, tahniah lah kita ucapkan kepada Tuan Haji. Mungkin sebagai awal ni Tuan Haji boleh berkongsi dengan kita, bila kita sebut tentang masjid, orang ingat semayang sahaja. Mungkin ada lain aktiviti-aktiviti yang dijalankan masjid untuk tujuan mengimarahkan masjid itu sendiri. Yalah, masjid ni adalah satu tempat perkumpulan orang-orang Islam. Jadi kita umarahkan masjid ni beginilah. Kadang kita ada kuliah agama, ceramah-ceramah agama, dan kita belajar tajwid dan sebagainya dari masjid. Masjid inilah tempat kalau kita orang Islam berkumpul, dan silaturahim kita akan bertambah erat kalau kita datang ke masjid untuk ilmu dan belajar dari ustaz-ustaz yang kita jemput. Dan setiap bulan kita akan adakan satu ceramah besaran untuk karya-karya di masjid saya. Tentu sekali, maknanya masjid ini tempat kesatuan umat Islam. Kalau kita imbau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid dijadikan pusat pentadbiran, pusat aktiviti kebajikan, pusat dakwah dan sebagainya. Dan saya difahamkan di sekitar masjid Tuan Haji, kelilingnya bukan qaryah, kebanyakannya majoritinya bukan qaryah orang Melayu Islam, tetapi kebanyakannya adalah daripada non-Muslim yang berada di sekitar Masjid Jami'ul Ihsan. Mungkin Haji boleh berkongsi sedikit bagaimana cara Tuan Haji selaku pengurusi atau masjid lah secara umumnya mendekati dalam suasana masyarakat bukan Islam, tetapi masjid berperanan lah untuk membantu masyarakat mungkin. Ya, jadi untuk menguruskan masjid yang tidak ada karyah yang beragama Islam ni satu benda yang agak rumit jugalah. Tetapi dengan kesatuan jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, kita boleh satukan orang-orang yang datang daripada negeri luar yang bekerja di Malaysia ni, umpama Pakistan, Afghanistan, daripada Indian Muslim, dan mereka ni nak ke mana? Betul. Jadi mereka ni terpaksa tuju kepada masjid. Masjid yang ada di situ hanya satu masjid tu dalam qaryah yang mana tidak ada orang Islam ramai di sana. Jadi mereka berkumpul di situlah saya ambil kesempatan untuk menyatukan mereka. Datang ke masjid, umarahkan masjid. Ada masa ada lebih-lebihan apa tu saya jamu, makan. Dan bagi jadi mereka ni seronok dan datang ke masjid boleh berbincang dan bercerita dalam negeri dia, asal negeri dia dan sebagainya. Itulah keistimewaan masjid sebenarnya. Kalau kita pergi mana-mana pun, kita melancong mesti kita nak cari masjid, bukan sekadar untuk menunaikan solat, tetapi kita katakan tempat one stop center lah, yang berada dalam satu kawasan. Dan apa kata saudara, kita nak menjengah sekejap masjid di Madinatul Munawwarah dengan kembara Muslim yang kami bawakan oleh penaja kami, oleh Serai Mas Herbs and Trading. Kita akan kembali semula dalam Syahadah. Madinah atau bandar bercahaya dahulunya dikenali sebagai Yathrib. Perjanjian Aqabah yang membawa kepada episod penghijrahan telah mengubah fungsi Madinah dari bandar perdagangan menjadi pusat penyebaran agama Islam.
Memenuhi keperluan untuk beribadat dan berkumpul, Masjid Quba didirikan di Madinah sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Atau dengan arti kata lain, Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibina dalam sejarah umat Islam. Masjid yang terletak di bahagian tenggara, iaitu kira-kira 5 km dari bandar Madinah ini, telah melalui beberapa fasa perubahan. Yang terakhir pada tahun 1986, seorang arsitek Mesir, Abdul Wahab Al-Wakil, telah diberi amanah untuk penstrukturan semula serta melakukan pembesaran Masjid Quba tanpa mengubah seni bina asal. Dan hasilnya, Masjid Quba mempunyai sebuah dewan solat 2 tingkat yang boleh menampung 20,000 jemaah dalam satu masa. Masjid yang dibina atas kebun kurma ini pada asalnya mempunyai 19 buah pintu dengan 3 buah pintu utama. Setelah kerja-kerja pengubahsuaian dilakukan, Masjid Quba kini mempunyai 6 buah pintu masuk tambahan, yaitu di bahagian utara, selatan dan timur masjid. Di samping 4 menara yang setiap satunya berada di penjuru dewan solat. Walaupun pembinaan Masjid Quba tidak menampakkan ciri-ciri mewah pada dekorasi dalaman, tetapi masjid yang dibina atas dasar taqwa orang Ansar dan Muhajirin ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Menurut kisah para sahabat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, setiap hari Sabtu atau Isnin, Rasulullah SAW akan datang menziarahi Masjid Quba secara menaiki unta ataupun berjalan kaki. Dan seterusnya, baginda pernah bersabda, sesiapa yang mengambil wuduk di rumah dan mendirikan solat di Masjid Quba, ganjarannya sama seperti menunaikan umrah. Inilah rahsia yang tersurat dan tersirat di sebalik masjid pertama bagi umat Islam. Masjid Quba bukan saja penting dari sudut perkembangan syiar Islam, tetapi nilai keberkatan yang tersembunyi dalam lipatan sejarah. Alhamdulillah, kembali bersua di dalam syahadah bersama dengan penaja kami, pengeluar produk kesihatan Serai Mas Herbs and Trading. Dan sedari awal perbincangan kita telah sentuh hari ini, kita memilih satu topik yang cukup hebat tentang masjid, tentang pengimarahan masjid. Dan tentu sekali setiap malam kita di dalam bulan Ramadan, kita akan mengunjungi masjid, surau ataupun Kelantan sebut Balesoh ataupun apa nama saja yang digunakan di bahasa tempatan kita. Tujuannya satu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini Haji, bila kita pergi masjid, hari ini kita nampak masjid cantik-cantik, dengan macam-macam jenis, ada bentuk besi, ada bentuk Cina, ada bentuk India, macam-macam pelbagai ukiran yang dibuat. Namun isunya Haji, adakah kita katakan masjid cantik tapi jemaah tak ramai? Cantik masjid tu kapetnya tetapi pengimarahannya kurang. Mungkin Haji boleh komen sedikit antara masjid cantik dengan imarah, mana yang perlu kita dahulukan? Yang kita perlu dahulukan imarah lah, masjid. Jadi dalam zaman-zaman kebelakangan, jadi teknik-teknik untuk membuat bangunan apa telah terlalu maju kan. Jadi masjid ni memang di banner begitu indah dan cantik, kadang-kadang lebih indah daripada istana. Betul. Tetapi bab kata ustaz tadi, tidak diumarahkan, tidak digunakan sepenuhnya masjid itu sebagai tempat beribadat, tempat berbincang, tempat mencari jalan penyelesaian masalah-masalah apa di dunia ini. Contohnya kita kena umarahkan masjid tu dengan pegawai-pegawai masjid dan AJK masjid tu sendiri kena usaha untuk mengadakan ceramah-ceramah, apa-apa, ada benda-benda yang kawasan masjid tu sungguh indah. Taman-taman tu kita ada berbincang dengan bersantai dan menarik pemuda-pemuda ni, dan kita buatlah satu benda yang agak di kawasan-kawasan lapang tu riadah mereka, pemuda. Apabila pemuda ni ada di sana, orang muda ada di sana, bila lepas riadah dia tentu pergi ke masjid. Betul. Ni riadah yang ada dalam masjid hanya tertumpu kepada riadah agama. Kadang-kadang orang muda ni banyak tidak berminat dari segi itu. Jadi riadah-riadah
Yang apa ni seperti badminton dia ke, apa dia, takraw dia ke, Buat kita ada dalam masjid. Apabila selesai dia boleh mandi di dalam masjid, dia boleh bersihkan badan dan solat bersama-sama kami. Dari situ dia boleh marahkan masjid dan sebagainya lah, sebagai yang dia kendaki. Jadi lagi satu contohnya sebagai Erdogan. Erdogan apa di Turki. Dulu dia pun tak berapa suka orang pakai purdah. Dibatalkan ya, disuruh. Tapi sekarang ni ke belakang ni, na'udzubillah, masya-Allah. Sembahyang subuhnya lebih daripada sembahyang Jumaat. Yang ini yang kita ingin ikut contoh, dan segala masalah apa yang di Turki itu akan boleh diselesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya, Ustaz. Ada satu lagi isu Haji. Kadang-kadang orang ingat bahawa bila sebut masjid adalah satu tempat untuk POP, Persatuan Orang Pencen. Maknanya orang tua-tua sajalah yang duduk imarah masjid datang masjid. Tapi orang muda tak nak datang masjid. Mungkin Haji boleh kongsi sedikit mungkin pengalaman masjid Haji lah, untuk kita mendekatkan orang muda dengan masjid ni, supaya tidaklah jadikan masjid sinonimnya untuk orang veteran, tetapi masjid juga kanak-kanak, remaja, wanita juga boleh datang masjid. Itulah contoh dari tadi yang saya bagi dari awal tu. Kita kena umarahkan masjid ni dari segi semua aspek. Masjid ni di masa zaman Nabi dia bukan satu benda yang menjurus kepada akhirat saja. Betul. Dia menjurus kepada dunia dan akhirat. Bermakna masa Nabi dulu dia membuat masjid ni umpama dia masjid tu rumah mereka. Mana tempat mereka menyelesaikan masalah-masalah. Mereka datang ke masjid. Berjumpa sahabat-sahabat dan berbincang. Jadi kita di Malaysia ni, di mana-mana tanah air yang ada masjid ataupun kita fokus kepada Malaysia kita, iaitu kepada tempat kita lah. Jadi kita kena, saya katakan dari awal tadi, kita kena buatkan tempat-tempat riadah untuk budak-budak. Supaya dia datang ke masjid. Dia suka datang ke masjid, bermula bukan dengan sebab nak sembahyang, dengan sebab riadah tu, nak main bola, badminton, nak main takraw, apa-apa. Lama-lama kita boleh tarik budak-budak ni. Di situ juga budak kanak-kanak, buatkan permainan kanak-kanak sikit, supaya mak bapak dia boleh bawa dia ke masjid main. Lepas tu mak bapak dia pun dengan secara tak langsung semayang di masjid. Kita boleh menarik. Kita akan sambung lagi perbincangan kita. Saya ingat menarik tuan-tuan sekalian kalau kita boleh aplikasikan bagaimana yang Tuan Haji kongsikan tadi, supaya kita boleh dekatkan dengan semua orang. Semua orang layak dan juga boleh datang masjid, bukanlah orang-orang tertentu sahaja. InsyaAllah kita akan kembali semula dalam syahadah. Kita nak berehat seketika, kita nak pergi kembali ke Madinah Al-Munawwarah, dan kita akan kembali semula dalam perbincangan dalam syahadah. Letaknya kira-kira 7 km dari Masjid Nabawi di Madinah. Di sinilah sesergam indah Masjid Al-Qiblatain, yaitu masjid di mana Rasulullah SAW mendapat wahyu supaya kiblat umat Islam dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah. Bermula dari peristiwa inilah Masjid Bani Salamah digelar Masjid Al-Qiblatain, saksi kepada peristiwa paling bermakna dalam perjuangan Rasulullah SAW diterjemahkan melalui dua mihrabnya. Satu berkiblat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa dan satu lagi ke arah Ka'bah di Mekah. Meskipun Masjid Al-Qiblatain penting dalam sejarah awal umat Islam, tetapi dari segi seni bina masih mengekalkan ciri-ciri masjid lama masyarakat Arab yang polos dan sederhana. Pun begitu, Masjid Qiblatain telah pun melalui fasa perubahan dan pembesaran sejak dari zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab sehinggalah kerajaan Arab Saudi hari ini. Begitu juga ceritanya dengan Masjid Jin di Mekah. Melihat pada struktur luaran, masjid yang terletak di kampung Ma'ala ini hampir sama bentuknya dengan masjid-masjid lain di tanah suci Mekah. Tetapi apabila disusuri sejarah silam, ternyata masjid yang nama asalnya Al-Bai'ah dan Al-Haras ini amat penting dalam perjuangan umat Islam. Kerana disinilah makhluk yang bernama jin telah berbai'ah atau menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah SAW
untuk beriman kepada Allah dan Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Jin dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, aku didatangi juru dakwah daripada kalangan jin. Lalu kami pergi bersama dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Pun begitu, masjid yang penuh dengan cerita sejarah ini tidak mengalami banyak perubahan yang ketara. Dari segi seni bina, masih lagi mengekalkan ciri-ciri masjid lama, walaupun telah dibaik pulih pada tahun 1421 Hijrah yang lalu. Di sinilah letaknya keistimewaan masjid-masjid yang sempat kembara syahadah ziarah di Tanah Suci. Setiap masjid mempunyai cerita, dan setiap isi cerita sentiasa mendekatkan kami sirah Rasulullah SAW dan perjuangan baginda dalam menyemarakkan nur insani di setiap jiwa manusia. Alhamdulillah, kembali bertenaga bersama dengan Juz Hidayah Gold, penaja syahadah Serai Mas Herbs and Trading. Dan Alhamdulillah, saudara penonton, sedar tak sedar kita sudah masuk di fasa terakhir perbincangan kita dalam syahadah pada petang ini, yang kita bawa satu tajuk, satu hati, satu tujuan, tentang pengimarahan masjid. Haji, telah banyak kita perkatakan tentang pengimarahan, mendekatkan golongan muda kepada masjid, banyak perkara lah telah kita kongsi. Satu lagi Haji, bila masuk bulan Ramadan ni, masjid-masjid penuh. Ada masjid yang pergi jumpa yang berhormat kawasan, minta besarkan masjid sebab tak mampu menampung jemaah bulan Ramadan. Habis Ramadan, jumpa YB pula, kalau boleh kecilkan kembali masjid sebab makin kurang orang mai ke masjid. Mungkin Haji boleh komen sedikit, bagaimana kita nak kekalkan motivasi iman kita selepas Ramadan pun ramai datang masjid, macam kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Haji. Ya. Beginilah Ustaz. Dalam bulan Ramadan ni kita pandang daripada dulu lagi lah. Kan? Daripada dulu lagi memang pada bulan Ramadan ni memang orang-orang muda, orang kanak-kanak, siapa pun akan pergi ke masjid. Tetapi malang. Tapi malangnya buat kata Ustaz tadi, apabila bukan lepas Ramadan dia, lepas 8 tarawih dia akan berkurang. Masa mula-mula tarawih penuh masjid. Bila 8 kita tengok dah tinggal 3-4 saf. Yang inilah manusia ni, katakan Allah Taala tergesa-gesa. Manusia selalu sifat dia tergesa-gesa. Mana dia nak satu-satu tu dia tergesa-gesa. Dia kalau nak keluar pun tergesa-gesa. Jadi istiqamah. Sebab kata istiqamah yang kita laung-laungkan selalu tu kena ada dalam jati diri Muslim lah masing-masing. Jadi kita istiqamahkan macam mana bulan Ramadan kita buat ibadat. Begitulah seterusnya sehingga ke Ramadan akan datang. Saya ingat ini kalau ada orang muda yang ambil iktibar dari segi bulan Ramadan ni, saya rasa dunia kita ni akan aman lah selama-lamanya. InsyaAllah. Dan insyaAllah. Baik. Itulah saudara, kalaulah saya ingat perkembangan itu makin baik daripada dulu sampai sekarang, kehendak orang nak kepada agama tu cukup menarik, dan datanglah ke masjid. Educate masjid, pengurusi masjid tak garang je mereka sentiasa mesra mengalu-alukan kedatangan mesra kita masjid, insyaAllah. Dengan tema mesra masjid. Moga-moga kita dapat kekalkan momentum sebagaimana dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Keluar Ramadan pun kita akan terus datang masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menjalankan apa aktiviti dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Haji kerana sudi bersama dengan kami, dan kita ada sedikit sagu hati daripada penaja kami daripada Serai Mas Herbs and Trading, collagen macam-macam aja untuk tambah muda pengurusi masjid kita. Hari tua tambah muda. InsyaAllah. Moga-moga kita akan bertemu dengan Haji lagi dalam ruang yang akan datang insya-Allah. Dan saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memakmurkan masjid, Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyak kebaikan dan pahala kepada mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu hadis qudsi, 7 golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Salah satunya ar-rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid.
orang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Moga-moga kita termasuk dalam golongan tersebut. Berbahagialah kita di akhirat nanti. InsyaAllah syahadah akan terus membawa kepada anda pelbagai intipati yang menarik bersama penaja kami Serai Mas Herb and Trading. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.